Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nur al-mudhhibi lin-nisyani binurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nawaitu ta'alum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah telah memberikan kepada kita nikmat salat berjemaah, dan juga Allah telah memberikan kita panjang umur untuk menghadapi tahun baru dalam Islam, iaitu bulan Muharram. Di mana tibanya bulan Muharram, maka ia bermakna bulan baru bagi tahun Hijriyah. Adapun pada ikut kepada bulan Masihi ataupun tahun Masihi, kita masih berada di bulan Ogos. Akan tetapi jika kita mengikut kepada kalender Islam, iaitu kalender Hijriyah, maka ianya adalah tahun baru bagi kita umat Islam. Dan semoga-moga kita semua bila masuk tahun baru ini kita ada keazaman dalam hati kita, iaitu hijrah. Hijrah ke arah yang lebih baik. Walaupun hijrah itu kalau diistilahkan banyak maknanya, makna yang luas sekali hijrah ini. Ada yang mengatakan hijrah ini adalah perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat. Akan tetapi dalam hadis Nabi menyebutkan hijrah itu adalah seorang fulan yang menjadi orang yang lebih baik daripada yang dahulu, iaitu menjadi seorang yang hijrah, menjadi orang yang berhijrah dari lebih baik. Dulu dia jahat, sekarang ini dia baik. Jadi itu adalah hijrah yang terbaik di dalam kehidupan ini. Jadi moga-moga kita semua diberikan istiqamah dalam berhijrah kepada perkara yang lebih baik. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan atau tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyambungkan pengajian kuliah berkitab kita pada kitab Al-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah. Kitab yang kita dah baca minggu lepas. Kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillah. Qala muallif wa anna al-Qur'ana wa jami'a kutubillahi al-munazzalah haqqun wa malaikata haqqun wal jannata haqqun wan nara haqqun wa jami'a ma jaa'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun. Jadi terjemahannya dan bahawasanya dia sambungan daripada yang selepas, minggu lepas yang kita pelajari, iaitu masih dalam bab sam'iyat. Jadi bab sam'iyat ini adalah bab yang mengenai perkara yang kita tidak nampak, akan tetapi perkara tersebut diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara pertama yang disebut oleh Nabi adalah wa anna Qur'an wa jami'a kutubillah wa munazzalah haqqun, dan bahawasanya Quran dan seluruh kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada para nabinya itu adalah hak, iaitu benar. Seperti mana disebutkan dalam beberapa kitab mengenai kitab-kitab yang Allah telah turunkan, iaitu sebanyak 114, termasuk suhuf. Suhuf ini adalah lembaran suhuf dan juga kitab. Perbezaan di antara suhuf dan kitab, suhuf ini dia tidak banyak jumlahnya, tidak seperti kitab. Kalau kitab ini jumlah dia banyak, dia satu himpunan, buku lah, kita macam buku. Dan suhuf ini hanyalah lembaran-lembaran kertas. Dan suhuf ini telah diturunkan kepada Nabi Syith, iaitu Nabi setelah Nabi Adam alaihi salam, dan kemudian diturunkan pula kepada Nabi Idris. Kalau dihitung-hitunglah, Nabi Syith diturunkan sebanyak 50 khamsun, 50 suhuf, dan diturunkan kepada Nabi Idris 30, dan diturunkan kepada Nabi Ibrahim 20. Manakala 10 lagi khilaf di antara para ulama. Ada ulama mengatakan kepada Nabi Adam, ada setengah ulama mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salam. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan ini adalah Nabi Musa, kerana dalam surah Al-A'la kita baca wa suhuf Ibrahim wa Musa. Jadi disebutkan Ibrahim dan Musa itu mendapat suhuf, maka Nabi Musa itu telah mendapat suhuf daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi Musa juga dapat kitab daripada Allah. Jadi kalau kita tambah semua 50,
tambah 30, 80 tambah 20, Nabi Ibrahim punya dah 100, tambah 10 daripada Nabi Musa, 10 dan tambah 4 daripada kitab yang diturunkan di Allah, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran, jadi 114. Jadi kitab-kitab ini diturunkan mengikut kepada syariat masing-masing. Adapun kitab Zabur tidak memiliki syariat. Berbeza dengan kitab Taurat yang ada syariat Nabi Musa alaihi salam. Dan kitab Zabur tidak ada syariat, melainkan hanyalah da'iyah ataupun doa-doa ataupun zikir-zikir yang diajarkan kepada kaum Nabi Daud. Dan seterusnya adalah Injil, di mana Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa telah diberikan oleh Allah Subhanahu taala satu wahyu baru, iaitu Injil, syariat yang baru, the new revelation. Walaupun ketika itu sebelum turunnya Injil, Allah telah menyuruhkan kepada Nabi Musa untuk mengikut kepada ajaran Nabi Musa. Akan tetapi oleh kerana orang Yahudi, mereka banyak yahrifuna fi kitabillah, mereka banyak telah memesongkan ayat-ayat dalam Taurat. Perkara yang haram mereka kata halal, perkara yang halal mereka kata haram. Jadi mereka mengubah-ubah ayat Al-Quran, ayat Taurah, mereka mengubah ayat Taurah. Maka akhirnya Allah menurunkan kitab baru, iaitu Injil, daripada Nabi Isa alaihi salam, dan syariat baru. Supaya apa? Supaya membersihkan fahaman-fahaman Bani Israel. Ketika Bani Israel ketika itu semakin lama semakin sesat dan makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan juga dalam kitab Bahjatul Wasail, dan perantaraan daripada orang yang menurunkan wahyu ini, dia adalah malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Jibril. Dan diriwayatkan malaikat Jibril turun jumpa para nabi, Nabi Adam sebanyak 12 kali, manakala Nabi Idris 4 kali, Nabi Yaqub 4 kali, Nabi Ibrahim pula 40 kali, Nabi Musa 400 kali. Tapi yang paling banyak di antara mereka ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 24,000 kali. Fil manam wal yaqazah, dan dalam keadaan Nabi tidur ataupun dalam keadaan sedar. Jadi di situ menunjukkan satu ittisal ataupun satu hubungan yang sangat erat di antara malaikat Jibril dan juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi berjumpa dengan malaikat Jibril 24,000 kali, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Menunjukkan betapa eratnya hubungan di antara malaikat Jibril dan bagaimana mahabbah mereka berdua, mereka bertalaqi Al-Quran bersama-sama. Jadi menunjukkan keistimewaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di mana juga Nabi Muhammad ini disebut dalam Quran, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, dan engkau akan diutuskan ataupun diutuskan kepada oleh Tuhanmu satu maqaman mahmuda, satu kedudukan yang sangat terpuji. Dan ulama-ulama menafsirkan ayat ini, maqaman mahmuda adalah syafaatul uzma, syafaat Nabi yang sangat agung, yang kita ceritakan pada minggu lepas, di mana syafaat Nabi yang mampu memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi ini mereka telah didatangi oleh malaikat Jibril untuk diberikan wahyu. Manakala disebutkan juga dalam kitab bahawa satu faedah, iaitu bahasa-bahasa para nabi ini terbahagi kepada 3, iaitu bahasa Suryani, bahasa Ibrani dan juga bahasa Arab. Mereka terpecah kepada 3. Di dalam kitab kitab Al-Quran, Nuzul Al-Quran ataupun kitab Qiraatul Quran, kitab yang menceritakan tentang tarikh Al-Quran, kitab tarikh Al-Quran, dia menceritakan tentang bahasa yang pertama diturunkan di muka bumi. Adapun majoriti para ulama mengatakan bahawasanya bahasa yang pertama sekali dibicarakan oleh Nabi Adam alaihi salam adalah bahasa Arab. Manakala bahasa Arab tersebut telah berubah oleh kerana dialek-dialek tersebut berada oleh anak-anak cucu beliau. Baginda tadi dah diutuskan kepada pelosok dunia, maka bahasa berubah. Jadi berubahlah bahasa yang pertama sekali adalah bahasa Suryani. Oleh kerana itu kalau tuan-tuan boleh Google ataupun tengok bahasa Suryani ini, dia sangat mirip dengan bahasa Arab. Bahasa Suryani mirip. Bahasa Suryani ini masih digunakan di bahagian Syria. Zaman tamadun kuno Syria dulu masih ada bahasa Suryani, iaitu orang yang menganut ataupun menggunakan bahasa Suryani adalah Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim dan Nabi Yunus. Maka 4 nabi ini mereka berbahasa Suryani ataupun al-sinatuhum as-suryaniyah.
Dan bahasa lidah mereka adalah bahasa Suryani. Manakala bahasa Ibraniyah ini adalah bahasa yang paling ramai digunakan oleh kalangan para nabi, oleh kerana bahasa Ibrani adalah bahasa Hebrew ataupun bahasa Yahudi ataupun bahasa kaum Yahudi lah. Dan nabi-nabi yang menggunakan bahasa Ibrani ini adalah bahasa orang bangsa-bangsa Bani Israel. Bangsa Bani Israel seperti daripada turunnya Nabi Yaqub alaihi salam dan ke bawah semuanya adalah menggunakan bahasa Ibrani. Manakala nabi yang menggunakan bahasa Arab yang pertama sekali adalah Nabi Ismail alaihi salam. Dan kemudian Nabi Shu'aib, Nabi Saleh, Nabi Hud dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Hud dan Nabi Saleh, mereka berada di Yaman. Dan walaupun waktu mereka tidak sama, tapi mereka berdua sama-sama menempuh dugaan berdakwah kepada kaum Ad. Kaum Ad ini adalah satu kaum yang sangat-sangat besar badan mereka, sangat besar kaum Ad ini. Dan mereka ini sangat degil. Sehingga kan diceritakan oleh dalam tafsir Al-Baghawi yang menceritakan tentang ayat Iramadatil Imad surah Al-Fajr. Jadi di mana diceritakan Iramadatil Imad, iaitu Iram, kota Iram itu di mana terletak? Jadi dia terletak di Yaman. Di dalam kota Iram tersebut ada tersembunyi satu kota yang dipanggilkan sebagai City of Gold ataupun dipanggilkan kota emas lah. Di mana tadi kaum Ad ini mereka mendengar Nabi Hud yang menceritakan tentang surga, menceritakan tentang bagaimana Allah meletakkan kepada orang-orang beriman di syurga. Maka mereka raja kaum Ad ni, Kan'an nama dia, Kan'an tersilap saya, maka dia telah tercabar. Dia ingin mencabar Allah Subhanahu taala, maka dia ingin mencipta syurga. Dia pun pergi himpunkan seluruh emas di dunia ini daripada timur ke barat, dia himpunkan, dia upah menteri-menteri dia semua beli emas dan dia ciptakan satu kota Iram baru yang diperbuatkan daripada emas. Maka setelah dia bangunkan, disebutkan dalam satu bandar itu ada 1000 istana yang berdiri dengan emas. Disebutkan dalam tafsir 1000. Betapa banyak tu tuan-tuan, 1000 kota yang diperbuat daripada emas. Maka oleh kerana kesombongan mereka, maka turunlah azab daripada Allah Subhanahu taala, maka malaikat Jibril memberikan teriakan sehingga akan menyebabkan semua mereka mati dan retak kota tersebut dan tidak ada yang hidup. Dan berlalunya kisah tersebut dicerita dan diriwayatkan oleh para sahabat bahawasanya ada seorang sahabat Nabi pada zaman Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu, di mana dia telah sesat di padang pasir, unta dia hilang. Maka dia pergi mencari unta dia, dan dia pergi cari, dia melihat unta dia berada di satu pintu gerbang yang sangat besar, dibuat daripada emas. Maka dia pun masuk, dan di dalam kota tersebut dia lihat istana emas yang penuh, daripada hujung ke hujung penuh istana emas. Dan dia melihat penuh dengan alat seperti perak, batu permata apa semua. Jadi dia kata memang ajaib, tapi tak ada orang. Jadi dia pun ambil serpihan daripada pecah-pecah tu, masuk dalam beg dia, dan dia pulang pergi ke Syam. Iaitu gubernur Syam ketika itu adalah Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Maka dia pergi berjumpa dengan Sayyidina Muawiyah dan menceritakan perkara tersebut. Dan bila dia ceritakan Muawiyah, maka Muawiyah pun peliklah. Jadi ketika itu ada sahabat-sahabat lain menafsirkan, tiba-tiba mereka terdapat ilham daripada Allah. Mereka kata itulah kota Iram yang diciptakan oleh kaum Ad ketika dahulu. Itulah kota dia, kota yang penuh dengan kota yang penuh dengan emas. Jadi Sayyidina Muawiyah telah mengutuskan utusan dia untuk pergi ke sana sebelum tempat tersebut dikuasai oleh orang-orang kufar, orang musyrikin, orang musuh-musuh Islam lah. Jadi dia hantar, bila mereka pergi ke situ dengan orang yang pernah pergi tu, maka mereka pergi ke tempat tersebut, mereka lihat kota tersebut telah hilang. Jadi disebutkan dalam tafsir, kota tersebut wallahu alam, adakah dia disembunyikan oleh jin ataupun disembunyikan oleh Allah Subhanahu taala, wallahu alam. Itu yang disebutkan dalam tafsir. Akan tetapi yang saksi yang tadi yang dah pernah melihat kota tersebut ada membawa satu besar apa begitu, macam batu bata lah besar, dibuat daripada emas. Jadi menunjukkan tadi kisah tersebut adalah kisah yang benar. Jadi itulah kisah yang diceritakan oleh para ulama mengenai City of Gold ataupun kota Iram, kota emas Iram, yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu taala dan diazabkan oleh Allah Subhanahu taala oleh kerana kesombongan mereka.
Dan jikalau kita melihat daripada cerita tersebut, kita tak boleh nak sombong sebenarnya, sombong dengan apa yang kita ada. Walaupun kaum Ad yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan, daripada sudut kekuatan, badan yang besar, akan tapi bila Allah ingin menjadikan azab kepada mereka, maka azab akan turun. Maka itu menunjukkan kita tidak boleh sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada pun kisah yang kita sebut tadi, yang kisah yang disebutkan dalam tafsir, kita boleh baca dalam tafsir Baghawi lah, tafsir Baghawi kalau tuan-tuan mau rujuk kepada kisah tersebut. Wal malaikata haqqun, dan juga para malaikat itu adalah benar. Siapakah para malaikat ini, tuan? Jadi malaikat ini adalah wahum ajsamun nuraniyah khalaqahumullahu minan nur. Maka para malaikat inilah mereka berjisimkan cahaya nur, latifah, nur yang latifah, nur yang lembut. Sebab itulah kita tak nampak malaikat, kerana mereka ada orang panggil sebagai latifah, jisim mereka latifah, lembut, halus, tetapi dia berbuat daripada cahaya. Tazharu fi surati syarifah la ya'kulun wa la yashrabun wa la yanamun. Dan mereka ini kadang-kadang zahir dalam keadaan yang sangat kata syarifah, mulia. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, dan mereka tidak tidur. Wala ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah SWT, dan mereka akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Inilah sifat malaikat. Allah kata sujud 1000 tahun, sujud, mereka tak akan pernah angkat kepala mereka. Allah perintahkan kau pegang arash ini sampai hari kiamat, mereka pegang, tak akan pernah mereka melawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika Allah suruh mereka untuk mentaati perintah Allah, mereka akan taati. Tidak seperti manusia, di mana manusia Allah kata solatlah kamu, tak solat. Mereka tak nak solat. Sebab apa? Sebab dalam diri kita ni ada nafsu. Oleh kerana nafsu dalam diri kita ini sifat tabiiyah dia melawan kepada perintah. Mak ayah bagi perintah pun kita lawan. Ini kan perintah daripada Allah. Jadi itulah sifat tabiiyah nafsu, di mana nafsu ini perlu kita bendung supaya kita dapat kawal. Dan bila mana Allah beri perintah, kita taati. Itulah sifat-sifat orang-orang mukmin. Jadi kita perlu melawan sifat nafsu kita ni. Sifat tabiiyah kita ini, sifat asli nafsu ini memang sifat seperti kanak-kanak. Imam Busiri pun menyebut seperti bayi yang ingin menyusu. Mereka akan menangis, selagi mereka tak dapat benda tu, mereka akan nangis. Jadi perlu diterbiah nafsu ini. Kalau malaikat ini tidak, mereka tidak makan, tidak minum, mereka tidak ada nafsu. Mereka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nafsu. Dan jikalau tentang zahir dalam keadaan yang mulia, malaikat Jibril seringkali turun ke muka bumi, dia akan turun menyerupai seorang sahabat Nabi yang kata handsome lah, namanya handsome, lupa namanya siapa, Allah Muhammad. Sahabat Nabi yang berwajah tampan dan cantik, ataupun kira kalau nak kata amrat, bukanlah. Kalau amrat ni tuan-tuan, amrat ni lelaki yang bermuka perempuan. Dan kalau di negara Arab, mereka ini kalau terlalu cantik muka lelaki tersebut, disuruh pakai hijab lelaki. Kalau dekat negara Arab memang macam itulah, sebab Imam Nawawi pernah melarang seorang amrat. Amrat ni kalau kita ada istilah mengatakan pondan, tapi tidak tepat. Amrat ini bukan pondan, tapi amrat ini adalah lelaki yang lembut tetapi muka dia jambu. Jambu, muka macam perempuan, iras perempuan. Jadi mereka ini hukum dia kalau nampak cantik sangat kena pakai hijab. Begitulah tadi sahabat Nabi, jadi dia handsome lah. Kalau zaman tu dia digelarkan sebagai handsome. Jadi Nabi selalu, malaikat selalu menyerupai sahabat Nabi tersebut dan hadir dalam keadaan muka yang tampan, bersih. Seperti dalam hadis yang kita baca, yang hadis yang kedua dalam hadis Jibril orang panggil tu, yang mana malaikat Jibril datang dalam keadaan syadidul bayadus siyab, dalam keadaan baju yang putih, tak pernah la yura alaihi atharus safar, dan dia nampak dalam diri dia tu kesan-kesan orang yang musafir, bersih. Itu adalah kehadiran malaikat Jibril ketika nak meriwayatkan hadis ataupun meriwayatkan wahyu kepada Nabi SAW. Itulah para malaikat. Dan juga kepada, jika disebut malaikat di sini, maka kenalah kita beriman juga kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, makhluk yang gaib. Seperti apa? Seperti jin dan juga syaitan. Jin dan juga syaitan. Kalau jin ini tuan-tuan, dia adalah dibuat daripada hawa ataupun api, daripada
angin panas daripada api, hawaniyah, ajsamun hawaniyah latifah, di mana dia punya jasad itu halus tapi daripada orang kata bahang api tu dia buat daripada tu, jadi dia panas. Dan mereka ini ashkal mukhtalifah, mereka punya bentuk bermacam-macam. Ada jin yang berbentuk seperti makhluk yang besar, ada seperti yang terbang, ada seperti binatang. Jadi itu bentuk jin ini bermacam-macam. Dan saya pernah juga bertanya kepada guru kami tentang bunian. Kalau kita sini famous bunian, kalau hujan panas letak rumput dekat telinga, nanti tak kena colek oleh bunian, katanya lah. Tu petua orang lama-lama kan. Dan saya pernah tanya kat guru saya, Habib Muhammad bin Saleh, dia orang Arab lah. Saya tanya dia, Syekh, apa tentang bunian ni, apa pendapat saya? Dia tak tahu bunian tu apa. Jadi saya katalah, bunian ni orang tua kata dia tangkap orang lah, dibalik masuk alam mereka lah, apa semua. Dan jika dah diterjemahkan, dia kata kalau daripada cerita orang Melayu ni, dia kata bunian ini adalah jin. Dia kata bunian ini adalah jin, mereka ada alam mereka, dan berkemungkinan bunian ini mereka Muslim lah. Kalau dilihat daripada ciri-ciri mereka baik, mereka pun solat. Ada cerita orang yang sesat masuk hutan, solat, jin bunian tu ajak solat apa semua. Jadi itu kadang-kadang menunjukkan bunian tersebut adalah Islam. Kita masuk tempat mereka buat maksiat, ada yang buat maksiat dekat tempat bunian ni, maka mereka kena pindah lah apalah, tiba-tiba ada kat sini. Itu adalah menunjukkan ada wujudan bunian. Jadi mereka, para jin ini, mereka wujud tapi kita tidak nampak mereka. Begitu juga dengan syaitan. Syaitan ini ataupun syaitan ini, mereka diciptakan daripada ajsamun nariyah, iaitu jisim yang bentuk api. Bila api ni, mereka ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke dalam hati-hati kita dengan bisikan, iaitu bisikan kepada hawa nafsu dan syahwat kita. Mereka bisikan kepada cinta dunia, kepada perempuan, kepada harta, mereka akan bisik. Itulah kerja syaitan ni. Jin dia tak ada kena-mengena dengan menghasut ni. Yang kerja menghasut ni adalah syaitan. Walaupun syaitan ini, kalau diperbahaskan lagi tentang kewujudan jin dan syaitan, adakah mereka ini berbeza atau sama? Mereka adalah sama sebenarnya, cuma digelarkan syaitan oleh kerana ismu syaitan ini adalah ditujukan kepada orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab Qisar As-Sur, kita mensyarahkan tentang tafsir Al-Quran, dia ada menceritakan tentang perkataan syaitan. Perkataan syaitan ini dia boleh digunakan kepada para jin. Kalau jin yang kufur kepada Allah, mereka digelarkan sebagai syaitan. Dan kerja-kerja syaitan ini, mereka ganggu manusia lah. Mereka ganggu dengan membisik dalam hati mereka tentang syahwat, tentang dunia, tentang sebagainya, tentang lupa kepada Allah SWT. Dan juga kepada manusia yang ingkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka juga layak digelar syaitan. Tapi tak payahlah gelar syaitan, itu sekadar istilah sahaja. Orang tak solat tu, syaitan kau ni. Jadi nanti dia pula rasa tercik hati kan. Jadi kita dakwah bil hikmati wa mau'izatil hasanah lah, dengan hikmah, dengan contoh yang baik. Kalau walaupun istilah dalam kitab kata boleh menggelarkan manusia yang ingkar kepada Allah SWT, itu syaitan, tapi kita jangan gelar. Kerana itu hanyalah istilah sahaja. Kalau kita nak panggil belakang-belakang tu pun jangan juga. Kita bersangka baik. Bersangka baik, husnuzan bi ibadillah, husnuzan billah wa ibadillah, dan bersangka baik kepada Allah dan juga kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah akhlak bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentang syurga pula, wal jannata haqqun wan nar haqqun. Dan di mana syurga ini adalah benar dan juga neraka ini benar. Kalau syurga ini nak cerita panjang, kita nak ceritakan tentang syurga. Dan syurga ini ada banyak tingkatan-tingkatannya. Di mana tentang syurga ini, yang pertama sekali tabaqat dia yang paling tinggi adalah sab'alaha al-firdaus. Inilah tempat bagi para nabi. Para nabi, kalau siapa yang dapat duduk bersama nabi ni beruntunglah. Dan nabi juga ada menyebutkan tentang satu hadis yang orang yang yarhamul yatim, orang yang merahmati atau menyayangi anak yatim, memberi makan anak yatim, menyapu kepala ubun-ubun anak yatim, maka dia dengan nabi di akhirat nanti macam ni, kata nabi, dua jari ni dekat, nak dekat kata. Itu adalah
kelebihan hadis mana kita nak bersama dengan Nabi di akhirat. Jadi yang pertama, syurga paling tinggi adalah Al-Firdaus, paling tinggi. Dan disebutkan juga syurga ini terletaknya di di bawah arasy, di bawah arasy, dengan dinaungi oleh arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan paling tingginya orang panggil sebagai syurga ini adalah Al-Firdaus. Thumma Adnin, kemudian adalah syurga Adnin. Kemudian syurga Al-Khulud yang ketiga, Khulud. Kemudian syurga Naim keempat, Summal Ma'wa yang kelima. Kemudian Darus Salam, nama masjid ini, nama masjid Darus Salam. Dan kemudian adalah Darul Jalal. Itu yang paling nombor 7 lah, yang paling bawah sekali. Syurga yang paling rendah Darul Jalal. Kalau masuk Darul Jalal pun kita dah bersyukur tuan-tuan. Tapi kalau kita boleh, kita nak yang paling tinggi lah. Kita bercita-cita pada yang paling tinggi. Mudah-mudahan kita dapat bersama dengan para anbiya, para ulama, para salafun salih, dan para orang-orang soleh juga yang berada di syurga nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi inilah syurga-syurga yang disebutkan dalam kitab. Manakala dalam syurga ini satu nikmat yang paling kita impikan, ianya bukan hanya syurga, akan tetapi disebutkan dalam hadis bahawasanya yang paling mulia sekali adalah melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah nikmat yang paling besar sekali kalau kita nak himpunkan dari nikmat-nikmat. Ada yang di syurga dia nak kereta lah, nak ni lah, nak minum ni lah, dia nakkan habuan dunia. Tapi kalau dalam hadis, idza dakhala ahlul jannati al-jannata, jikalau masuk syurga seorang ahli syurga, dia berkata yaqulullahu tabaraka wa taala, maka Allah akan berkata kepada si fulan tadi, turiduna syai'an azidukum, jika kau inginkan sesuatu maka aku akan tambah, kata Allah. Fayaqulun alam tubayyit wujuhana, adakah kau belum memutihkan wajah kami ya Allah? Alam tadkhulna jannah, adakah kau belum masukkan kami ke dalam syurga? Wa tunajjina minan nar, kau telah selamatkan kami daripada neraka. Qala fayakshiful hijab, maka Allah katakan, maka bukakanlah hijab mereka. Fama a'ta syai'an ahabba ilaihim minan nadhri ila rabbihim azza wa jalla, dan tidak ada pemberian yang lebih mereka sukai melainkan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak melihat Allah ni dia punya amalan kena ketinggilah. Tak boleh nak kata nak rendah-rendah, dia kena perbanyakkan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah salah satu daripada nikmat yang paling disukai oleh seorang hamba Allah, orang-orang beriman, adalah nazar ila rabbihim, melihat kepada Tuhan mereka, ini yakni Allah Subhanahu wa taala. Itulah cita-cita yang perlu disematkan dalam jiwa kita tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, iaitu ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah nikmat sebesar-besar nikmat, di mana para anbiya pun belum tentu dapat lihat di dunia, manakala hanya Nabi Muhammad SAW yang telah diberikan nikmat melihat ketika Isra dan Mi'raj. Manakala an-nar, jadi cerita neraka pula tuan-tuan. Wan naru haqqun, iaitu darul jahim muaddah lil azab. Ia ada satu tempat yang disediakan untuk diazabkan makhluk-makhluk Allah ini. Wa darakat sab'a ala jahannam, dan tingkatan dia pula dikata ni, kalau syurga ke atas, tapi kalau neraka ke bawah. Yang paling tinggi atas ni, itu paling ringan azab dia, iaitu Jahannam. Jahannam ini tempat bagi orang-orang mukmin yang ada dosa. Jadi mereka akan dikumpulkan di dalam neraka Jahannam. Dan kemudiannya adalah neraka Ladha. Betul, Ladha. Semua neraka Ladha. Manakala neraka Ladha ini khusus buat orang Yahudi. Khusus buat orang Yahudi, neraka Ladha. Orang-orang Yahudi mereka akan dihimpunkan dalam satu neraka, nama dia Ladha. Kemudian neraka Al-Hutamah. Neraka Hutamah nombor 3. Jahannam, Ladha, Hutamah. Jadi Hutamah ini khusus buat orang-orang Nasrani. Kemudian neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir khusus buat orang-orang Sabi'in. Siapakah orang Sabi'in ini tuan-tuan? Orang Sabi'in adalah orang-orang yang menyembah kepada planet, bintang-bintang, pokok-pokok, malaikat, para apa semualah
Kita boleh terjemahkan sebagai animisme lah, orang yang sembah-sembah berhala apa semua. Dan mereka ini adalah golongan sobiin, disebut dalam Quran, golongan-golongan sobiin. Mereka akan diazabkan di neraka sa'ir. Kemudian neraka saqar. Neraka saqar pula dikhususkan buat orang agama Majusi. Agama Majusi. Di mana agama Majusi ini, kalau kita seperti mana yang kita tahu, agama Majusi ini adalah orang yang menyembah api lah. Walaupun pada hakikatnya mereka bukan menyembah api. Nama Tuhan mereka adalah Ahura Mazda, nama Tuhan mereka. Mereka menyembah Tuhan yang orang kata Tuhan monoteism jugalah. Tapi mereka ini ada nabi mereka sendiri, itu adalah daripada kaum Majusi. Adapun api itu yang mereka telah diklaimkan mereka menyembah, itu adalah cuma satu benda yang orang kata wasilah pada mereka kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Itu adalah agama Majusi. Maka agama Majusi ini akan diazab di neraka saqar. Kemudian neraka al-jahim. Yang kelima, neraka jahim. Jahim ini adalah bagi orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lil musyrikin. Dan yang terakhir sekali 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian yang terakhir adalah hawiyah. Neraka yang paling dalam sekali, hawiyah. Untuk siapa tuan-tuan? Untuk orang-orang yang munafik. Jadi orang munafik ini dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berpura-pura Islam, tetapi dia sebenarnya dalam hati dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kufur kepada Allah. Maka Allah sebut dalam Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik ini mereka ditempatkan di tempat yang paling bawah sekali daripada neraka, di dalam bawah. Menunjukkan kehinaan bagi orang-orang munafik. Jadi berhati-hati tuan-tuan. Nak gelar orang munafik pun jangan, berat itu sebenarnya tuan-tuan. Nak gelar orang lain munafik itu sangat bahaya. Jadi munafik ini dia punya gelaran sangat-sangat berat. Jadi itulah kita jangan menuduh orang sebagai munafik dan sebagainya. Wa aqallun nas azaban yaumal qiyamah min man yalbisun na'lain min nar yughla minhum dimaghuhu. Qala ta'ala likulli babin minhum juz'un maqsum. Jadi sepaling kecil azab bagi manusia di hari kiamat nanti, di mana dia menggunakan selipar di atas api neraka. Dia bila selipar tuan-tuan, dia pijak dia api neraka, otak dia mendidih. Allahu Akbar. Disebutkan ini otak dia mendidih. Jadi di situ adalah menunjukkan azab yang diterima bagi orang-orang di neraka. Neraka jahanam pun kita tak nak masuk tuan-tuan. Kalau boleh kita dapatlah rahmat Allah Subhanahu Taala dan masuk syurga. Takut kita nak, kalau kita dengar perihal neraka ni, kita masuk pijak je. Disebut ini ni'lain, gunakan dua selipar, pijak dekat permukaan api neraka, otak kita mendidih. Nak kata panas tak panas tu. Kalau sekarang ni pun kita tak tahan dengan panas terik tengah hari, ini kan pula di neraka tuan-tuan. Allahu Akbar. Dan wa jami'a ma ja'a bihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun, dan apa juga yang telah datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka itu adalah benar. Contohnya perihal daripada arash, kursi, lauh mahfuz, qalam, Isra' Mi'raj, dan juga perihal hari kiamat. Itu semua yang diceritakan oleh Nabi semuanya adalah benar-benar belaka. Tidak ada yang tipu di dalam kataan Nabi, kerana Nabi adalah sadiqul masduq, orang yang jujur lagi dibenarkan cerita Nabi SAW. Jadi cukup sekadar itu sahaja. Ngam-ngam kita habis satu baris. Okey, segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Mohon maaf atas salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.